Puan Mawar, Encik Akmal, Encik Idris dan Encik Nur Azlia, serta tidak dilupakan staf PTDI Segamat dan Pasir Gudang, dan juga seluruh warga UiTM Pasir Gudang. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk menyaksikan live at PTDI yang bertajuk My Reading Adventure Pasir Gudang. Okey, program My Reading Adventure ini merupakan satu segmen bicara buku. Program ini adalah program berbentuk perkongsian maklumat. Oleh yang demikian, segala maklumat yang disampaikan adalah merupakan pendapat peribadi dan komen ahli panel itu sendiri bagi tujuan pembudayaan ilmu. Okey, bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun disampaikan. Okey, objektif live at PTDI ini adalah pertama, membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca. Kedua, menjadikan program live at PTDI sebagai satu norma baru dalam melaksanakan program berbentuk ilmiah. Yang ketiganya, menyediakan penerbitan secara langsung berbentuk perkongsian ilmu dan pengetahuan melalui segmen-segmen yang ditetapkan, dan terakhir sekali meningkatkan kentapakan PTDI dari usaha pembudayaan ilmu. Oleh yang demikian, pelbagai program live at PTDI yang akan diusahakan dan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha kita bersama, dapatlah kita bersiaran secara langsung di platform Google Meet. Okey, saya Encik Muhammad Asrul Azlan bin Muhammad Hashim, pembantu pustakawan di PTDI Kampus Pasir Gudang, akan menjadi moderator pada pagi ini, iaitu moderator program My Reading Adventure yang kali kedua pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini, iaitu yang panel pertama kita ialah Puan Nurul Izzah binti Ibrahim, pembantu pustakawan. Sila perkenalkan diri anda, Puan Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi dengan limpah inayahnya dan keizinannya dapat kita sama-sama meluangkan masa untuk mendengar dan menonton My Reading Adventure hari ini. Saya Nurul Izzah Ibrahim, bertugas sebagai pembantu pustakawan di PTDI Kampus Pasir Gudang, dan Alhamdulillah telah berkhidmat dengan UiTM selama 10 tahun dan kini di bawah unit pesanan bahan. Telah berumah tangga dan setakat ini mempunyai seorang dan satu-satunya puteri yang berusia 5 tahun. Okey, terima kasih Puan Nurul Izzah. Okey, seterusnya kita jemput panel kedua kita, iaitu Puan Nur Syafiqah binti Muhammad Ali, juga pembantu pustakawan. Okey, sila perkenalkan diri Puan, ceritakan sedikit tentang diri Puan. Terima kasih Encik Moderator kita, Encik Asrul Azlan. Tidak dilupa, terima kasih juga kepada semua yang berkelapangan pada hari ini yang melihat program My Reading Adventure ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera dan semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya ialah Nur Syafiqah binti Muhammad Ali, berusia 32 tahun. Alhamdulillah sudah berkhidmat di UiTM ni baru 9 tahun. Sudah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan yang memasuki usianya 2 tahun. Itulah sedikit pengenalan diri saya, Encik Asrul Azlan. Kembali ke Encik Asrul Azlan semula. Okey, terima kasih Puan Syafiqah atas pengenalan yang ringkas. Nampak semangat Okey, dijemput pula panel kita yang terakhir, iaitu Encik Syahrir bin Syaini, juga merupakan pembantu pustakawan. Sila perkenalkan diri dan terangkan sedikit tentang diri Tuan. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator kita Encik Asrul Azlan dan juga kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa untuk program My Reading Adventure kali ini. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahrir bin Muhammad Syaini.
berusia 34 tahun dan telah berkhidmat dengan UiTM selama 10 tahun dan kini di bawah unit sumber bahan bercetak. Saya telah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata lelaki berusia 4 dan 4 bulan lebih. Sekian itu saja, saya kembalikan kepada Encik Asrul. kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Syaril. Okey. Alhamdulillah semua pun panel kita sudah perkenalkan diri dengan serba ringkas. Tiba masanya untuk sesi perkongsian My Reading Adventure Pasir Gudang. Okey, kat sini kita nak tahulah buku apa yang telah dipilih dan dibaca oleh panel-panel jemputan kita untuk dikongsikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dengan ini saya persilakan Puan Nurul Izzah sebagai panel pertama untuk memberikan sedikit maklumat mengenai buku apa yang telah dibaca. Silakan Puan Nurul Izzah. Terima kasih Cik Asrul. Okey, pagi ni buku yang saya akan kongsikan adalah bacaan santai yang ringan-ringan. Sebab saya pun sukakan something yang boleh refresh minda saya. Okey, saya akan kongsikan bersama rakan-rakan buku yang berjudul 77 Resepi Istimewa Air Fryer hasil nukilan Chef Haniliza, terbitan PTS Publishing House, berharga RM25 saja. Buku ni mengandungi 167 muka surat lengkap dengan resepi hidangan harian yang mudah dan cepat disediakan menggunakan air fryer beserta ilustrasi dan tips-tips penggunaan air fryer. Okey, kata orang tak kenal maka tak cinta kan? Okey, jom kita kenali dulu penulis buku 77 Resepi Istimewa Air Fryer ni. Chef Haniliza merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur dan kini menetap di Kerteh, Terengganu. Beliau mula aktif dalam bidang masakan sejak berusia 26 tahun dan bergelar guru masakan di tempatnya di Kerteh. Okey, selain daripada tu, beliau turut menjadi chef jemputan majalah dan aktif menulis resepi masakan dalam blognya, dan hasil tulisan fizikal beliau sebenarnya telah mencecah lebih daripada 82 buah buku. Dan dalam buku yang saya kongsikan hari ini sendiri sebenarnya, kalau kita lihat di sini bukan semata-mata resepi saja yang beliau kongsikan, tapi ada juga diselitkan sedikit pengenalan tentang air fryer ni, anatomi air fryer tu sendiri, dan juga ada diselitkan dengan tips-tips penggunaan dan penjagaan air fryer. Kalau kita buka bahagian resepinya pula, pelbagai jenis resepi yang penulis kongsikan lengkap dengan hidangan berat dan ringan dan disisipkan sekali dengan gambar langkah-langkah memasak hidangan tu. Dan hidangannya pun terdiri daripada pelbagai kategori, kategori hidangan berasaskan ayam, daging, makanan laut, salad dan sebagainya. Bermakna daripada semudah-mudah hidangan sehingga ke hidangan yang berat pun turut penulis kongsikan. Jadi kalau kita baca buku ni, walaupun newbie atau kata orang baru dalam bidang oil and gas ni sekalipun, tak akan ada masalah sebab penulis dah bagi cara yang saya kira cukup lengkap untuk pembaca ikuti. Okay, Cik Asrul. Okey Puan Izzah. Okey, saya ada soalan lah. Boleh tak Puan Nurul Izzah terangkan apakah jenis air fryer yang Puan gunakan dan apa jenis-jenis air fryer yang ada kat pasaran sekarang ni? Okey, setakat ni, buat masa sekarang saya gunakan air fryer rasa Taylor dengan kapasiti 4.8 liter. Okey, setakat ini ada 4 jenis air fryer yang boleh didapati di pasaran. Antaranya basket air fryer yang merupakan yang paling umum digunakan. Bentuknya hampir sama macam teko tapi permukaannya lebih lebar. Dan terdapat cara yang uniknya, cara membuka tutup alat ni daripada bahagian hadapan, sama macam kita nak buka laci. Okey, kerana bentuknya bulat dan berloyang, kita boleh gunakan basket air fryer ni untuk menggoreng makanan yang tak terlalu kering. Bahkan ia juga boleh memanggang. Berbeza dengan basket air fryer, pedal air fryer ni ada bentuk yang hampir serupa dengan Magicom. Cara membuka penutupnya pula daripada atas. Okey, bahagian tengah alat
air fryer, pedal air fryer ni terdapat seperti kipas berfungsi mengalirkan udara panas pada makanan. Okey, paling sesuai air fryer ni kita boleh gunakan untuk menggoreng makanan. Yang paling mudah sekali semestinya lah frozen food. Tak kira lah kuih-muih frozen dan pelbagai bentuk makanan frozen yang lain. Dibandingkan dengan jenis air fryer lain, oil free Turki air fryer mempunyai ukuran dan kapasiti yang paling besar. Bentuknya seperti periuk yang berkaki tetapi penjualannya agak kurang. Mungkin disebabkan oleh saingan dari jenis air fryer yang lain yang lebih compact dan kelihatan praktikal penggunaannya oleh peminat air fryer tempatan. Dan yang terbaru sekali, oven air fryer diperkenalkan yang mana kapasitinya lebih besar dan hampir menyamai kapasiti oven. Saya rasa kebanyakan pengguna air fryer yang sebelum-sebelum ni memang mengimpikan oven air fryer ni, sebab jika kita tengok cara penggunaannya yang lebih meluas, contohnya macam sambil kita goreng ayam, kita boleh goreng kentang serentak waktu tu juga. Dan keempat-empat jenis air fryer ni, kalau ada yang nak memilikinya, boleh pilih sama ada mahukan yang berfungsi secara digital ataupun manual. Okay, di sini saya ada kongsikan juga beza kapasiti air fryer, walaupun bezanya 1 liter sahaja, tapi kita boleh nampak perbezaan saiznya yang agak ketara, iaitu antara 3.8 liter dan 4.8 liter. Yang mana kalau kita tengok di sini, yang 4.8 liter ni boleh muat seekor ayam yang sederhana saiznya. Okey. Jangan tak tahu. Air fryer pun ada aksesoris tambahan. Okey, ini dia. Bukan kereta je tau yang ada aksesoris. Ni antara aksesori tambahan yang boleh kita gunakan untuk air fryer. Contohnya macam bekas silikon, aluminium foil, dan paling otentik sekali sebenarnya daun pisang. Paling murah dan paling mudah didapati. Okey, Cik Asra. Okey Puan Iza, dekat komen ni pun Nurul Azidah Abdul Razak dia ada tanya juga kebaikan dan keburukan. Ni soalan saya juga ni. Okey, boleh tak Puan Nurul Iza terangkan apa kebaikan dan keburukan gunakan air fryer ni? Silakan Puan Iza. Okay, setiap sesuatu ni pastinya ada kebaikan dan keburukan kan. Air fryer ni pun ada kebaikan dan keburukan dia sendiri. Antara kebaikannya dah tentulah air fryer ni menghasilkan makanan yang lebih sihat kerana tak menggunakan minyak sama sekali, ataupun penggunaan minyak dengan jumlah yang seminimal mungkin ketika memasak. Jadi hasil masakan kita akan jadi lebih sihat dan tak perlulah lagi menggunakan minyak goreng yang terlalu banyak kat rumah tu. Okay, yang keduanya, hasil gorengan kita lebih rangup sebab kandungan air dalam makanan akan meruap dengan sempurna ketika proses memasak tu. Yang ketiga, tidak merubah rasa. Ya, rasa gorengan tetap sedap sama macam kita menggoreng dengan menggunakan minyak. Seterusnya, multifungsi. Selain untuk menggoreng, air fryer pun boleh digunakan untuk memanggang dan membakar sebab dalam komponen air fryer itu sendiri terdapat loyang, besi pemanggang dan yang lain-lain. Air fryer ni lebih praktikal. Kita boleh gunakannya sambil melakukan tugas lain tanpa takut makanan kita hangus. Sebab kita dah pun setting masa dan suhu waktu awal memasak tadi. Air fryer ni sangat sesuai untuk kita yang tak ada banyak masa kat dapur. Contohnya sambil kita menggoreng ayam tu, kita boleh siapkan sambal, sempat mandi kalau saya, ataupun siapkan kerja-kerja rumah yang lain. Okay, kebaikan yang lain aman. Ya, memasak dengan menggunakan air fryer ni dapat meminimumkan kecederaan di dapur seperti terkena minyak panas ataupun terkena haba panas. Jadi kita tak perlu risau kita menggunakan air fryer ni. Kekurangannya pula, semestinya kerana ia boleh dikatakan agak mahal, kapasitinya yang tidak sebesar oven, tapi oleh kerana fungsinya yang canggih, secara tak langsung harga air fryer jadi mahal. Hingga pada awal kemunculannya dulu, harga air fryer ni mencecah ribuan ringgit. Tak semua jenis masakan boleh dimasak menggunakan air fryer. Kita cuma boleh menggoreng bahan makanan tertentu saja, iaitu yang bertekstur padat
dan kental. Kita tak boleh goreng adunan yang cair dengan air fryer, contohnya macam jemput-jemput ke, tu tak boleh lah. Panaskan jemput-jemput je yang boleh. Okey, kapasiti yang kecil. Air fryer ni boleh dikatakan agak berat dan agak memakan ruang. Kebanyakannya mempunyai kapasiti yang kecil dan jadi kalau kita nak goreng dalam jumlah yang banyak, kita kena mengulang goreng tu berkali-kali sebab air fryer ni tak cukup besar untuk tampung dengan sekali proses penggorengan. Dan air fryer ni sama seperti barangan elektrik yang lain, kita tetap kena cek logo sirimnya dulu. Ini jelas sebab menurut Fomka, pembelian dan penggunaan air fryer ni mendadak naik semasa musim PKP. Harga terus meningkat memandangkan ramai yang duduk di rumah dan memasak. Jadi kita yang nak beli ni tak boleh terburu-burulah membeli tanpa cek logo sirimnya dulu. Sebab menurut Fomka lagi pada tahun 2018 sahaja lebih 50% barangan elektrik di pasaran tak mempunyai logo kelulusan sirim. Okey Cik Asrul. Okey Puan Iza, penerangan yang lengkap lah macam Puan Iza cakap tadi lah, dalam kita excited nak masak menggunakan air fryer ni sampai kita kadang terlupa nak check barang tu sama ada selamat ke tidak kan, ada cop sirim ke tidak, so kena berhati-hatilah. Okey Puan Iza, ada lagi soalan, selain daripada buku yang Puan Iza terangkan tadi, ada tak sumber lain yang boleh digunakan, yang Puan gunakan untuk nak maksimumkan penggunaan air fryer ni? Okey, saya baru bercadang nak kongsikan sesuatu di hujung sesi nanti, tapi Cik Asrul dah tanya dulu. Orang dah tanya kena jawab lah kan. Okey. Di sini saya kongsikan buku-buku resepi air fryer yang bukan saja boleh didapati secara fizikal tau, tapi kita boleh juga perolehi e-book air fryer. So boleh baca dan gunakan secara online saja. Contohnya seperti yang saya tunjukkan ni, setakat ni saya dapat memiliki beberapa koleksi e-book air fryer. Sama juga dengan buku yang saya kongsikan ni, yang mana dalamnya terdapat banyak resepi dan tips untuk pembaca, dan harganya pun murah serta mampu milik. Dan ada lebih banyak lagi sebenarnya medium yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan sumber lain. Yang paling mudah sekali Facebook. Kebanyakan kita ada Facebook kan. Okay, ada grup-grup di Facebook ni, contohnya seperti grup Resepi Air Fryer Malaysia dan Resepi Air Fryer Halal, yang mana semua ahlinya rajin berkongsi resepi, tips dan tricks yang boleh diaplikasikan sepanjang menggunakan air fryer ni. Okay, Cik. Okey Puan Iza, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Puan Iza sebab dah kongsi banyak maklumat tentang air fryer ni. Itulah bila dah dengar Puan Iza bagi penerangan ni, minat pula nak beli air fryer ni sebab kat rumah tak ada lagi kan. Boleh. Kumpul duit dululah. Boleh sebis-sebis harga kat Shopee Okey, nanti bolehlah kalau dah ada air fryer ni, bolehlah minta nasihat dan tunjuk ajar Puan Iza tentang penggunaan air fryer ni lah. Okey, siapa yang nak tanya lebih lanjut pasal air fryer ni, bolehlah berhubung ataupun berjumpa dengan Puan Iza dekat PTDI UiTM Pasir Gudang. Okey, terima kasih lagi Puan Iza. Okey, seterusnya kita akan undang panel kita yang kedua, iaitu Puan Nur Syafiqah. Kita nak tahu apa agaknya buku yang ingin dikongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Silakan Puan Nur Syafiqah. Ya, terima kasih Encik Asrul. Tajuk buku yang saya pilih ialah Kompilasi Anggun Bertudung. Di dalam buku ini dipaparkan pelbagai gaya dan fashion ikatan tudung yang ranggi dan terkini. Pelbagai corak dan style pemakaian tudung boleh dicuba dan bakal menyelahkan penampilan anda di mana jua anda berada. Seperti semua maklum, bertudung memang dituntut di dalam ajaran Islam. Tetapi, bertudung juga bukan penghalang untuk anda bergaya kerana kini pelbagai fashion tudung yang moden dan sopan mampu memikat hati para muslimah.
Okey, buku yang saya baca ini berharga RM7 Malaysia. Tetapi bila disemak kembali di internet, sekarang harga buku ini adalah RM5.95 sahaja. Kategori buku ini adalah secara umum dan semua fashion tudung adalah dari majalah Dara, Nur dan Nona terbitan kumpulan Karang Craft. Penulis atau penyelenggaranya ialah Puan Noliza Yaakob. Mempunyai 64 halaman muka surat dan mula diterbitkan pada tahun 2015, iaitu pada 15 tahun yang lalu. 2005 maaf, iaitu pada 15 tahun yang lalu. Koleksi yang dimiliki oleh PTDIPG ialah cetakan yang ke-7 atau ke-8. Okey, dari muka surat 4 hingga ke muka surat 33 di dalam buku ini adalah jenis-jenis ikatan dan gaya pemakaian tudung. Banyak cara pemakaian tudung, salah satunya ialah pemakaian selendang. Seterusnya, muka surat 34 hingga 37 adalah cerita berkaitan tips dan warna pilihan tudung yang tepat. Selepas dari muka surat 37 hingga ke muka surat terakhir iaitu 64 muka surat adalah fashion atau idea gaya model menggayakan tudung. Itu adalah sedikit ringkasan berkaitan dengan buku yang saya ulaskan ini ya Encik Asrul. Okey, terima kasih Puan Nur Syafiqah. Oh, memang baru ni kalau pasal tudung ni kan. Sebab saya pun tak pernah dengar lagi perkongsian pasal tudung ni. Menarik? Okey. Okey Puan Nur Syafiqah, ada soalan nak tanya ni. Kat sini boleh tak Puan kongsikan tips atau cara-cara nak pilih tudung yang sesuai? Yelah sebab macam kami ni kaum lelaki ni memang tak berapa arif sangat lah tentang tudung ni. Sebab yelah nak pilih tudung ni kan tak tahulah mungkin adakah perlu pilih ikut warna kulit seseorang ke, lepas tu kena pilih ikut bentuk wajah ke. Boleh tak Puan Nur Syafiqah kongsi dengan kami? Silakan Puan. Okey, boleh Cik Asrul. Betul, penggayaan tudung juga perlu kalau nak dapat pemakaian tudung on point. Salah satunya kenalah mengikut jenis dan bentuk wajah seseorang. Okey, ada beberapa jenis kategori bentuk muka iaitu muka panjang, muka bujur, muka petak dan muka bulat. Setiap daripada kita mempunyai wajah berbeza. Ada yang dianugerahkan wajah tirus, lonjong dan juga berpipi tembam. Bagi yang berwajah sempurna, pasti tiada masalah untuk menggayakan apa juga hijab yang bersesuaian. Okey, kat dalam buku ni, dia ada kongsikan ada 4 tip pemakaian tudung. Okey, nombor 1, pemilihan fabrik. Dia suggest pilihlah tudung daripada fabrik cotton, sutera atau chiffon. Saiz tudung, iaitu bergantung kalau macam kata orang tu bersaiz kecil, dia tak galakkan kita pakai tudung yang bersaiz besar. Okey, nombor 3, faktor motif, bahan hiasan dan warna benang. Nombor 4, warna tudung yang sedondon atau corak yang senada. Maksudnya dia suggest kat kita kalau kita pakai baju warna merah, kita pakailah baju yang berkaitan, tudung yang berkaitan dengan warna merah. Okey. Permilihan warna tudung juga seterusnya kenalah bijak sebab macam kalau tak, macam salah kalau kita salah pilih tu terlihat janggal dan kena pakai dengan pakaian yang sesuai, gaya makeup serta aksesori yang sepadan lah. Okey, macam dalam buku ni dia bagi tahu warna kuning dan hijau, antara kuning dan hijau. Kuning lebih sesuai untuk remaja dan warna hijau pula adalah untuk yang lebih matang. Okey, kalau warna merah pula melambangkan keberanian dan semangat kental. Boleh dipadankan dengan anak tudung yang berwarna merah jambu. Kalau macam dia suggest lah kepada kita, kalau kita pakai tudung warna merah, kita pakai anak tudung warna merah jambu. Okey, kalau warna ungu, untuk mengelakkan macam nampak lagi menyelah sebab warna ungu ni dia terang. Kalau dari jauh orang dah boleh nampak dah. Jadi dia suggestkan kita juga pakai anak tudung berwarna merah jambu untuk kontra yang menarik lah. Okey, selain itu ada juga tips dia bagi aksesori pilihan. Ada yang menggunakan kerosang, bulat atau memanjang atau menggunakan jarum atau pin tudung. Okey, seterusnya Cik Asrul. Okey, Puan Syafiqah kat sini dekat komen ni daripada Encik Muhammad Syafiq Muhammad Daniel.
dia tanya gaya tudung Syafiqah style apa Boleh tak Puan Syafiqah bagi tahu? Okey, boleh. Saya pakai instant shawl. Ikat dan lilit je. Senang. Less pin, okey? Okey, Cik Syafiq dah menjawab pertanyaan tu. Dia harap Cik Syafiq berpuas hatilah Okey Puan Nur Syafiqah, ada soalan lagi lah. Okey, nak tanya apa fashion ataupun brand tudung yang latest sekarang ni, dan kalau tak keberatan boleh tak Puan bagi tahu harga sekali. Silakan Puan Syafiqah. Okey, kalau dilihat pada hari ini, zaman serba moden dan ringkas. Jadi tudung pilihan sekarang adalah tudung yang senang dan mudah dipakai. Sebagai contoh, kalau dahulu kan mesti kena, okey kalau kita nak pakai tudung, kalau kita nak pergi travel pun kita akan bawa iron. Sebab dulu kalau nak pakai tudung kena gosok. Okey, lepas tu kena pakai anak tudung lagi. Lepas tu sekarang ni teknologi ni dah kira moden lah. Tahun pun dah 2020 kan. Banyak designer muda yang menghasilkan tudung yang boleh menggunakan masa atau mengambil masa selama 3 minit je siap bergaya. Okey. Sekarang pun banyak lambakan tudung yang dijual dekat alam maya dengan hashtag less pin, less iron, bawal malas, tudung sarung dan sebagainya. Harga-harga pun sangat berpatutan. Boleh dapat dalam sekitar RM15 Malaysia pun kira bolehlah kita dapat untuk sehelai tudung. Okey. Banyak pilihan tudung yang Cik Asra bolehlah pilih. Manalah tahu boleh beli untuk dihadiahkan untuk isteri tersayang. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih ni belilah. Beli yang bajet je lah Okey, okey Puan Nur Syafiqah, terima kasih ada lagi soalan ni. Okey, nak tanyalah tudung, ada tak Puan Nur Syafiqah ada info tak tentang tudung apa yang paling mahal terjual dekat Malaysia ni? Lepas tu apa jenama dia dan berapa harga yang paling mahal dia pernah terjual dekat Malaysia ni lah. Silakan Puan Nur Syafiqah. Okey, bahaya soalan ni. Tapi saya cubalah bagi dia info. Okey, info pada soalan tuan moderator kita ni ialah berkaitan dengan harga tudung yang paling mahal, okey? Okey, dicipta rekod tahu. Malaysia ni ada tudung yang paling mahal iaitu daripada brand bawal eksklusif. Okey, harga untuk sehelai tudung ni berharga RM70,000. Okey, tapi janganlah buat judge kan sendiri. Kalau tuan moderator nak tahu kenapa harga tudung ni mahal, sebab first dia guna batu Swarovski yang diimport dari Australia. Lepas tu designer tudung ni adalah from Turkey. Okey, jadi kira dia makekan tudung tu untuk kepuasan pelanggan dan harga untuk yang puluh-puluh ribu ni adalah secara order. Bukanlah dia jual dekat butik dia memang harga RM70,000. Tak adalah. Ada juga yang harga bajet. Tapi inilah setakat soalan Cik Asrul, nak harga paling mahal kan? Jawapan saya ni. Okey, terima kasih Puan Nur Syafiqah, info yang berguna lah untuk kita kan. Alright, okey lah, betul jugalah apa yang Puan Nur Syafiqah cakap tadi. Kalau kalau dah seorang tu dah minat, sanggup keluarkan bajet tinggi asalkan dapat puaskan hati kan. Betul. Kepuasan diri. Okey, terima kasih lagi sekali Puan Nur Syafiqah atas perkongsian yang menarik. Sama-sama. Okay. Kita nak jemput panel kita yang ketiga, Encik Syaril, untuk kongsi sikit banyak buku apa yang Encik Syaril pilih. Nampak semangat tu. Tak sabar-sabar nak beri info pada kita Silakan Encik Syaril. Terima kasih Cik Asrul Azlan selaku tuan moderator kita pada program hari ini. Okay, telah berlalu 2 ulasan buku yang bercorak santai. So kali ini giliran saya mungkin agak berat sikit lah, tapi saya minta maaf awal lah kalau terlalu berat bagi sebagian orang. Jadi sedikit maklumat tentang buku ni. Nama tajuk buku ni ialah Apa Itu Pencerahan. Buku ni berharga RM20 dan diterbitkan oleh Institut Kajian Dasar Malaysia.
Karya buku ni asalnya adalah sebuah esei yang berusia lebih daripada 200 tahun. Namun dikatakan tetap segar dan relevan lah sampai hari ini. Okey, tajuk asal buku ni dalam bahasa Jerman. Okey, tajuk asal buku ni nama dia Beantwortung die Frage was ist Aufklärung. Okey, yang mana tajuknya kita sebahagian daripada kita setuju bahawa bahasa Jerman antara bahasa yang susah nak dilafazkan. Mungkin ada yang pernah belajar di Deutschland, yang di Jerman, boleh perbetulkan sebutan saya. Okey. Okey, karya buku ni diterbitkan pada 30 September 1784. Makna bagi tajuk buku itu sendiri adalah jawapan kepada soalan apa itu pencerahan. Okey. Sebelum kita teruskan dengan ulasan tentang buku ni, saya akan perkenalkan siapa penulis dia. Okey. Nama penulis ni adalah Immanuel Kant. Dia lahir pada tanggal 22 April 1724 dan meninggal pada 12 Februari 1804 di Königsberg, kota Prussia Timur. Kini dikenali sebagai Kaliningrad di bawah pemerintahan Rusia. Okey, dia merupakan seorang profesor di University Königsberg dan dia telah masuk universiti ketika dia berusia 16 tahun lagi. Okey. Dia seorang ahli falsafah Jerman dan salah satu pemikir Eropah moden yang sangat berpengaruh. Karya-karya dia memiliki pengaruh besar terhadap ahli-ahli falsafah dan penulis baik di tanah air dia maupun di seluruh dunia sehingga kini. Okey, dia seorang penganut agama Kristian yang bermazhabkan salah satu cabang dalam aliran Protestan. Okey, selain seorang yang pintar dan tekun, dia juga ni dianggap terlalu serius sehingga teman-teman beliau selalu bertanya kenapa dia kurang ketawa. Contoh sebab dia mungkin terlalu serius lah kan, sebab dia pintar. So jadi itulah sikit sebanyak tentang penulis tu sendiri. Okey. Kalau dilihat seterusnya, karya ini pernah diterbitkan pada tahun 1799. Ini kira dia punya artikel yang telah diterbitkan pada tahun tu. So ini adalah karya yang kira agak asli jugalah dengan dalam bahasa ibunda dia sendiri, iaitu bahasa Jerman. Okey. Baik, kita pergi kepada tajuk buku ni. Untuk makluman pada penonton, buku ni juga diberi kata pengantar oleh Khalid Jafar ataupun dikenali sebagai Pak Khalid lah. Secara ringkas, menurut Pak Khalid, buku ni adalah esei yang ditulis oleh Immanuel Kant yang muncul merupakan satu pengalaman peribadi dia sendiri ketika dia tua, apabila dia melihat pendidikan yang dilalui masa zaman mudanya amat mengungkung kerana pengaruh agama terhadap sistem persekolahan seragam yang diciptakan oleh Frederick William. Siapa ni Frederick William? Frederick William adalah raja pada ketika itu di Empire Jerman. Jadi dia rasa terkongkong lah dengan sistem yang ada. Okey. Kita biasa dengar pencerahan. Jadi apa tu pencerahan? Kita kadang selalu dengar dalam grup WhatsApp ke ataupun kita sendiri yang bertanya kepada seseorang yang bila kita tak faham, kita tanya mohon pencerahan, boleh berikan pencerahan. Jadi apa itu pencerahan? Secara general kita boleh cakap pencerahan tu sifat dia terang, menerangi. So kita macam bila kita mohon pencerahan, kita di-clearkan lah macam tu. Tapi Immanuel Kant pula dalam eseinya berbeza. Okey. Telah berkata Immanuel Kant di dalam eseinya ini, pencerahan menurut dia ialah kemunculan daripada seseorang yang ketidakmatangan dia itu di atas dirinya sendiri. Maksudnya pencerahan tu ialah seseorang yang dia memiliki ketidakmatangan atas sebabnya dia sendiri. Okey. Kita akan tanya pula, apa kaitan dengan pencerahan? Kenapa berkaitan pencerahan tu dengan ketidakmatangan? Jadi kita tanya balik, ketidakmatangan tu apa pula? Pada kita ialah ketidakmatangan tu mungkin macam kita belum akil balik ke, belum gerti beza baik dan buruk ke. Tu maksud kita, pada kita tu ketidakmatangan. Tapi pada dia pula, pada Immanuel Kant pula, ketidakmatangan tu bermaksud dia
dia tidak ada daya keupayaan untuk menggunakan kefahaman dia sendiri tanpa panduan orang lain. Maknanya dia tak gerti nak gunakan kefahaman dia sendiri dalam sesuatu perkara untuk memahamkan sesuatu perkara. Itu maksud Immanuel Kant tidak matang. Okey. Itu menurut dia lah. Ini kerana sebab bukan seseorang tu dia kurang kefahaman, tapi dia kurangnya azam ataupun keberanian untuk menggunakan kefahaman dia tanpa panduan orang lain. Maksudnya lebih dalam bahasa mudah dia nak kata orang tu malas nak berfikir ataupun tak berani nak gunakan kefahaman sendiri macam tu. Okey. Jadi Immanuel Kant dia merumuskan dalam esei dia ni dengan cogan kata. Cogan kata untuk artikel ini ialah saperiode. Saperiode ni pula dalam bahasa Latin. Sedangkan dia ni ahli falsafah Jerman dan banyak karya dia ditulis dalam bahasa Jerman. Kenapa dia pilih saperiode ni sebagai cogan kata untuk artikel dia? Apakah itu pencerahan tu? Sebabnya bahasa Latin waktu itu ialah bahasa ilmiah yang digunakan secara meluas ketika itu. Okey, maksud saperiode ni ialah beranilah menggunakan kefahaman sendiri. Kita kena beranilah, maksudnya kita kena berani untuk gunakan kefahaman kita sendiri. Tidaklah terlalu gantung dengan orang lain ataupun rasa malas dan biarkan orang lain fikir untuk kita. Contoh kita macam kita tak tahu benda tu, ada orang lain dah tahu benda tu, biarlah dia fikir untuk kita. Jadi kita pun selesa dengan zon kita, tak payah nak fikir-fikir macam tu lah. Okey. Menurut Immanuel Kant juga, dia kata untuk keluar daripada zon selesa, yakni zon yang kita dah biasa ni, zon ketidakmatangan ni, memang agak sukar sebenarnya buat semua orang as a whole. Tapi setiap orang cuma harus diberikan kebebasan. Maksud dia kebebasan yang sinilah kebebasan dalam penggunaan daya akal dalam semua perkara. Okey. Itu pada dia lah, kebebasan penggunaan daya akal dalam semua perkara. Jadi Immanuel Kant ni dia dah sejak muda lagi dia telah memiliki akal yang kritikal dan dia telah berjaya membebaskan dirinya daripada kongkongan sejak awal lah macam tu. Jadi demikianlah ulasan bagi buku ini menurut kefahaman saya yang serba-serbi daif ni. Saya serahkanlah semula kepada Tuan Moderator Encik Asrul Azlan bin Muhammad Hashim. Okey, terima kasih ahli fikir kita Wah, memang berat buku ni pada saya. Saya pun tak mampu nak baca, tapi mana tahu satu hari nanti tergerak nak baca kan, bolehlah pinjam buku tu dekat Cik Syaril ya. Okey Cik Syaril, baguslah buku tu, memang sebenarnya bagus. Okey, saya ada soalan. Pada pendapat Cik Syaril, adakah buku ni sesuai dibaca oleh pelbagai lapisan masyarakat? Sesuai tak untuk semua masyarakat? Okay, terima kasih Cik Asrul atas soalan itu. Okey, pada saya buku ni sesuai kepada sesiapa yang ingin menambah pengetahuan, yang pertama. Okey, siapa yang ingin menambah pengetahuan boleh cuba baca buku ni. Yang keduanya, dia berfikiran terbuka dengan pendapat yang berbeza dengan apa yang dia faham sebelum ni. Sebab pada saya secara jujurnya buku ni dia seperti macam dia nak menunjukkan yang kita ni harus mendewakan akal dengan menginginkan kebebasan mutlak terhadap akal kita. Sedangkan kita sebagai seorang Islam, kita ada akal kita mesti dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah kan. Jadi kita tak bolehlah terlalu fanatik dengan ideologi ni. Sekian itu saja untuk soalan ni. Okey, terima kasih Cik Syaril. Lepas tu saya nak tanya lagi boleh tak saya tahu dari mana, dari semua mana lagi yang boleh kita rujuk untuk kita tahu lebih lanjut tentang artikel ni? Okey, bagi soalan yang ini, siapa saja yang ingin cuba nak cari sumber lain sebagai rujukan, boleh juga lihat di YouTube sebab dia ada satu program yang syarah bagi esei ni, idea ni yang berdurasi sejam lebih, ada yang sesingkat 3 minit untuk simplifykan idea Immanuel Kant ni. So dekat situlah YouTube lah pada saya simple. Kalau yang nak cepat dan malas nak baca. Okey Cik Syaril. Okey. So
ringkasnya guna YouTube lah kan. Tapi kita pun kena berhati-hati juga sewaktu kita melayari YouTube ni sebab yelah ada yang macam Cik Syaril cakap tadi, ada juga penerangan yang ringkas, ada juga penerangan yang panjang lebar. Tapi kalau jenis yang macam Cik Syaril cakap tadi lah, malas nak fikir untuk kita, biar orang lain fikirkan, mungkin dia orang akan pilih video yang ringkas tu. Tapi terbaiknya biarlah pilih video yang lebih panjang, so maksudnya kita lebih faham lah dengan apa yang kita cari tu kan. Okay Cik Syaril, ada last soalan, apakah bukan last lah, ada lagi 2-3 soalan lah. Okay, nak tanya bagaimana penggambaran Cik Syaril ketika baca buku ni? Oh okey, secara asalnya buku ni direkomendasikan oleh sahabat saya dan sebaik saja saya telah beli buku ni, jujur saya katakan saya tak hanya baca buku ni sekali. Saya baca berkali-kali dengan bantuan YouTube sebagai tool untuk saya memotivasikan saya supaya saya tak berputus asa lah untuk memahamkan apa yang ingin disampaikan oleh Immanuel Kant ni. Ya, itu untuk jawab soalan yang ni. Okey, apa faktor yang mendorong Cik Syaril untuk nak baca buku ni? Okey. Faktor yang mendorong saya untuk baca buku ni ialah sebab nampak dia sangat nipis. Jadi bila dia nipis, so saya rasa cepatlah habis baca. Okey, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya saya nak menambah pengetahuan saya. Jadi itulah antara faktor utama yang saya nak baca buku ni. Saya nak tambah pengetahuan saya. Okay. Itulah jawapan dari soalan itu. Okey, tadi tu soalan terakhir lah Cik Syaril. Okey, terima kasih atas perkongsian bermanfaat daripada Cik Syaril. Terima kasih sekali lagi. Okey, dah pukul 11.44. Wah, dah hampir sejam ni. Okey, sebelum kita menutup program pada pagi ini, saya ada soalan, last soalan yang saya nak tanya kepada semua ahli panel kita lah. Okey, saya nak mulakan dengan Puan Nurul Izzah. Lama tunggu tu Puan Nurul Izzah tu. Okey Puan Nurul Izzah, saya nak tanya bagaimana cara Puan nak memupuk ataupun nak menarik minat anak Puan Izzah supaya rajin memasak ataupun rajin tolong buat kerja kat dapur. Boleh tak Puan Izzah bagi tips ataupun kongsikanlah kepada kami. Silakan Puan Izzah. Okey, ajar anak memasak di dapur ya. Okay, selalunya dapur ni kita kira macam kawasan suci ibu-ibu, mak-mak kan. Kawasan suci Tapi saya rasa tak salah rasanya kalau kita berkongsi sedikit ruang untuk bagi peluang pada anak-anak untuk cuba melakukan kerja-kerja di dapur, cuba memasak, cuma masih dalam pantauan kita sebagai orang dewasa lah. Kita boleh mulakan je dengan beri tugasan yang mudah, atau tinggal makan di meja, biar anak kenal pinggannya sendiri dan kita benarkan dia cuci pinggan makan dia sendiri lepas dia gunakan. Boleh juga kita bagi peluang untuk anak kacau bahan, potong sayur, peralimau, kerja-kerja asas yang kerja-kerja asas masak yang mudah. Bila dia dah biasa dan kita pun yakin anak kita mampu buat, bolehlah, barulah boleh kita nak perkenalkan dia dengan masak makanan yang senang-senang. Yang senang-senang tu contohnya macam sandwich, kan mudah kan. Memang dapur kita ni penuh dengan barang-barang yang berbahaya macam pisau, dapur yang panas, tapi sesekali tu kita kena relax dan tak boleh nak terlalu garang sebab dalam tempoh anak nak belajar tu bila kita terlalu garang kat dapur, kadang-kadang anak pun jadi takut, jadi frust sebab dia nak tolong tapi tak boleh. Okay Cik Azra. Okey, terima kasih Puan Nurul Izzah atas tips yang berguna sebab saya pun ada juga anak perempuan. Dua-dua ada anak perempuan. So yelah, kita sebagai parent kan kena bagi pendedahan awal kepada anak kita, bagi peluang pada dia untuk buat kerja-kerja dapur. Benda tu kalau kata dia minat, okey kita teruskan. Tapi at the same time kita pantau lah sebab banyak macam Puan Izzah cakap lah, banyak barang-barang yang tajam kan, contoh macam pisau kan, so kita pantau lah.
Okey, terima kasih Puan Izzah atas perkongsian Sama. yang bermanfaat untuk kita semua. Okey, saya nak tanya kepada Puan Nur Syafiqah pula ya. Okey, tadi pun Puan Nur Syafiqah dah terangkan tentang tudung. Saya nak relate soalan ni lah. Okey, apakah perkara yang Puan Nur Syafiqah akan buat lah untuk nak mendidik anak Puan Nur Syafiqah yang perempuan kan, untuk mendidik anak Puan Syafiqah bertudung seawal usianya. Ada tak apa-apa tips? Boleh tak kongsikan bersama kita? Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Okey, boleh. Macam saya tak ada plan lagi lah sebab anak saya pun baru nak usia 2 tahun. Anak kecil lagi kan. Tapi apa yang saya perancangan lah nanti sebab kalau kita tengok sekarang banyak kartun-kartun yang berpakaian tudung. Jadi kat situ pun boleh salah satu jadi macam contoh atau macam ikutan untuk dia. Dan macam mak dia pun pakai tudung. Jadi kalau macam katalah bila kita keluar, kita bersiap pakai tudung, mungkin dia akan tanya kenapa kena pakai tudung. Okay, kalau kat situ mesti saya akan terangkan lah. Mungkin situ salah satu poin untuk saya ajar dia. Okay, poin kedua mungkin lah nanti macam dia kan ada favourite colour kan anak-anak kita ni kan. Mungkin saya akan perbanyakkan baju yang warna yang dia suka. Lepas tu guna warna yang sama untuk beli tudung. Mungkin kat situ bolehlah menggalakkan dia bertudung. Lagi satu banyak fashion yang tudung ni untuk kanak-kanak yang menarik. Ada yang ada ribbon macam Hello Kitty tu. Jadi mungkin kat situlah kot saya punya perancangan untuk menggalakkan anak saya pakai tudung. Ya Encik Asrul? Ada lagi soalan? Okey, Puan Nur Syafiqah tak ada, satu je lah soalan ni kan. Tapi terima kasih atas tips yang Puan Nur Syafiqah bagi. Mungkin yelah anak kan kita kena didik dari awal kan, dedahkan, buat pendedahan awal lah. Semoga Betul. hari nanti dia istiqomah InsyaAllah, harapnya. Okey, saya ada soalan terakhir untuk Cik Syaril lah. Satu-satunya panel yang ada anak lelaki ya. Cik Syaril ada 2 orang cahaya mata lelaki kan. Okey Cik Syaril, saya nak tanya apakah cara yang Cik Syaril lakukan untuk nak terapkan sifat membaca dalam didik anak-anak Cik Syaril seawal usianya lah. Silakan Cik Syaril. Okey, terima kasih Cik Asrul, Tuan Moderator. Baik, pada pendapat saya, kalau saya nak terapkan sifat membaca terhadap anak-anak, pada saya ialah kita kena bermula dengan diri kita sendiri sebagai seorang bapa atau ibu. Jadi kita yang mulakan aktiviti membaca tu, jadi anak-anak kita akan mudah meniru apa perbuatan kita. Sebab anak-anak saya di awal usia diorang tu, diorang mampu, diorang ibarat sponge, dia akan serap apa je yang dia lihat daripada orang tuanya, baik gerak-geri, perbuatan. Jadi kalau kita sendiri nak anak-anak kita membaca, kita bacalah buku kan. Jadi baca buku ni best sebenarnya. Al-Quran pun dah ada perintahkan kita, iqra', bacalah. Jadi dia memberi manfaat kepada kita dan ahli keluarga kita. Allahualam. Sekian Cik Asrul. Okey, terima kasih Cik Syaril atas tips yang Cik Syaril kongsikan. Mungkin kita boleh praktikkan kepada anak-anak kita selepas ni. Okey, so dengan ini berakhirlah program My Reading Adventure Pasir Gudang. Nanti link kehadiran akan di-post kat bahagian chat. Ke dah post belum? Okey, Cik Malik dah post link kehadiran dekat chat ni. So bolehlah isi formnya. Okey, untuk makluman awal seterusnya akan diadakan program bicara personality dan juga My Reading Adventure Campus Pasir Gudang kali yang ketiga. Okey, program ini akan diadakan pada bulan Ogos dan khusus untuk staf Campus Pasir Gudang sahaja. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kami mohon maaf andai kata sepanjang program ni pihak kami ada terlanjur kata ataupun tersalah bicara secara tak sengaja. So yang baik sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang baik
datangnya dari pihak kami sendiri. Akhir kata, yang baik dari kami ambillah sebagai pengajaran, dan yang kurang baik tinggalkanlah setelah tutup Google Meet ini. Okey, sekian saja dari kami, PTDI UiTM Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.